Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina, lagi banyak dosa ini, insya-Allah untuk saya berkongsi tajuk pada petang ini, iaitu rasa hamba. Mungkin tajuk ini bagi sebahagian daripada kita menganggapnya sebagai satu tajuk yang biasa, yang tidak besar, yang tidak ada keistimewaan. Tetapi bagi saya, bagi jemaah kebenaran, bagi pemimpin kebenaran, Fatah At-Tamimi, rasa hamba ini adalah merupakan ciri-ciri yang paling penting untuk melayakkan diri sebagai seorang ikhwan. Selagi kita tidak dapat merasa diri kita ini sebagai hamba yang sebenar-benarnya, tidak mendalam rasa kehambaan kita, maka walau bagaimana keadaan sekalipun, kita tidak akan dilayakkan sebagai seorang ikhwan. Jadi, seorang ikhwan itu adalah seorang yang benar-benar dalam, benar-benar dapat merasa dirinya sebagai seorang hamba. Ia bukan suatu yang retorik, bukan teori, bukan mental exercise, tapi benar-benar dijiwai, dihayati, dirasai dengan sebenar-benarnya. Jadi, di antara orang yang dilayakkan menjadi ikhwan itu adalah orang yang paling-paling tajam rasa bertuhannya dan paling-paling dalam rasa kehambaannya. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk rasa hamba ini saya mulakan dengan bagaimana rasa hati seorang hamba yang sepatutnya di waktu menyembah Tuhannya. Yakni ketika kita bersembahyang. Faktor fikiran dan hatilah yang sepatutnya berperasaan, bukan lahirnya. Faktor fikiran dan hati yang sepatutnya berperasaan, bukan lahirnya. Faktor lahir tidak ada apa-apa perasaan. Di waktu kita menyembah Tuhan, menyembah Allah, sepatutnya bermacam-macam perasaan yang akan kita perolehi. Kalau hamba itu benar-benar faham dan menghayati ibadahnya, semayangnya. Apa dia rasa-rasa hamba yang sepatutnya kita bawa dalam sembahyang ni, tuan-tuan? Rasa hina, rasa diawasi, rasa cinta, rasa takut, merayu, harap, malu, terasa hebat dan agungnya Tuhan. Inilah di antara rasa-rasa yang sepatutnya kita ada dalam sembahyang. Rasa hina diri kita kerana aib kita, dosa kita dan banyaknya kelemahan kita yang tidak dapat taat akan semua titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lahiriah, lebih-lebih lagi yang bersifat batin, iaitu yang terkait dengan sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati dan jiwa kita. Orang yang benar-benar dalam sembahyangnya dapat merasa hina, rasa diawasi, rasa cinta, takut, merayu, harap, malu, terasa hebat dan agungnya Tuhan, maka insya-Allah ia akan lupa segala-galanya alam sekelilingnya. Hatinya sepenuhnya dengan Tuhannya. Dia boleh fokus insya-Allah. Boleh khusyuk insya-Allah. Boleh fokus dan boleh khusyuk. Itu sebenarnya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai pula di dalam doa iftitah ada menyebut, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan hati yang bersih, penuh ikhlas, berjanji dan berikrar dan patuh, tidak syirik dengan Tuhannya. Iaitu bacaannya apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin.
tidak syirik dengan Tuhannya. Apabila dihayatinya dan diberi izin, dianugerahkan rahmat, kasih sayang Tuhan, maka terasa lazat dengan Tuhannya. Daripada kita mula mengangkat takbiratul ihram sampai bagi salam, semuanya yang baik-baik, khusyuknya, boleh fokusnya, boleh faham tertib adab dalam sembahyang itu adalah dengan izin dan rahmat kasih sayang Tuhan. Bacaan bahasa Arab yang kita sebut dalam sembahyang itu, sebenarnya kita sedang meminta-minta dengan penuh sedar kepada Tuhan. Di waktu itu, memang peranan akal dan hati yang hidup serta aktif menghayati apa yang diucapkan terasa benar bahawa kita ini hamba yang hina-hina di hadapan Tuhan. Untuk merasa diri kita ni benar-benar hamba yang hina-hina di hadapan Tuhan, yang penuh dengan noda dan dosa, sebenarnya bukanlah mudah. Semuanya perlukan kepada mujahadah. Semuanya perlu kepada usaha, mohon doa dengan Allah sebelum semayang lagi. Bermulanya rasa hamba, rasa bertuhan yang kita perolehi dalam sembahyang itu, ianya bermula di luar sembahyang. Dan apabila kita telah menjalani kehidupan sebagai seorang mukmin, seorang yang bertakwa dengan akhlak yang benar-benar kita hayati dan jiwai, maka rasa bertuhan di waktu sembahyang itu, insya-Allah, sungguh-sungguh akan mencengkam hati kita. Kita sembahyang artinya kita merayu-rayu kepada Tuhan, mengharap kepadanya, minta diampunkan dosa-dosanya, minta dikasihani, ditampal kekurangannya, ditinggikan darjatnya. Itulah sebenarnya yang kita perlu hayati, jiwai, yang perlu kita minta semasa kita sembahyang atau beribadah. Di waktu kita solat, kita ibadah, kita sembahyang ini, terasa benar kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, minta didengari permohonannya. Jadi soalnya, adakah kita telah dapat menghayati sehingga ke tahap itu? Maka marilah kita sama-sama terus berusaha dan terus berusaha. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sudi untuk memberikan khusyuk, memberikan kita rasa-rasa yang sepatutnya yang ada dalam hati kita dan jiwa kita. Ibadah yang dihayati itu, semasa kita solat itu, gambarannya adalah kita ini merayu-rayu dengan penuh rendah diri. Kalau kita faham bahasa Arab dan kita hayati. Sekali lagi saya suka menyebutkan di sini, ini adalah satu perkara yang perlu kita cuba usaha praktikkan untuk mendapatkan rasa-rasa ini. Jadi itulah yang dikatakan ibadah yang mana ketika itu akal dan hati kita sangat hidup, sangat berperanan. Jadi ibadah yang semacam inilah yang akan memberi kesan kepada pribadi insan, yang boleh membakar mazmumah kita, yang boleh membina pribadi agung. Sekiranya kita tidak dapat merasai apa yang digambarkan ini termasuk diri saya sendiri, bermakna selama ini ibadah kita hanyalah riadah badan, hanyalah senaman semata-mata. Berpuluh-puluh tahun kita beribadah, tapi perangai kita tidak berubah kerana ibadah tidak memberi kesan. Jadi para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi barulah kita faham rupa-rupanya rasa hamba ini sangat penting. Seorang hamba dan seorang hamba yang mempunyai rasa hamba adalah dua istilah yang berbeza. Seorang hamba tidak semestinya dapat merasakan dirinya sebagai seorang hamba. Tapi seorang hamba yang benar-benar dapat merasakan dirinya hamba, mengharap pada Allah, merasa dirinya lemah, rasa hina, rasa takut,
malu, terasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang dapat merasakan dirinya benar-benar hamba ini, apabila dia melakukan solat, maka dia akan menghayatinya, menjiwainya. Marilah kita mulai daripada hari ini insya-Allah berusaha untuk menjadikan sembahyang kita ini sembahyang yang agung. Kita suka dengan solat, suka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan mudah-mudahan sembahyang kita ini dapat mencegah daripada kemungkaran, dapat mencegah daripada dosa dan maksiat. Mudah-mudahan sembahyang kita di masa-masa yang akan datang akan merubah perangai kita. Bukan senang nak mengubah perangai ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu. Nak ubah perangai ni kadang-kadang mengambil masa puluhan tahun. Kadang-kadang dah sampai tua. Sampai tua umur kita. Perangai tak ubah-ubah lagi. Subhanallah. Na'udzubillah. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh untuk baiki diri dan menjadikan sembahyang kita ini benar-benar sembahyang yang berkualiti, yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, ampun maaf dari saya. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Daripada apa yang saya syarahkan tadi dan daripada apa yang saya huraikan tadi, maka itulah yang saya maksudkan dengan ciri yang ke-16 bagi seorang ikhwan, bagi seorang calon ikhwan, iaitu solatnya dapat membina peribadi agung. Sembahyang yang benar-benar dapat mengubah perangai kita. Jadi mana-mana calon ikhwan di akhir zaman, mana-mana ikhwan, siapa-siapa di antara kita yang dilayakkan menjadi ikhwan itu, di antara cirinya ialah sembahyangnya dapat membakar mazmumah. Sembahyangnya dapat membentuk insya-Allah sebagai peribadi yang agung. Daripada sembahyang tadi membuahkan akhlak yang mulia. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan perintahkan manusia supaya takut kepadanya. Jadi nak takut dengan Allah itu, mesti dulu kenal dia. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal kerja, peranan Allah, sifat-sifat dia, macam mana kita nak takut, betul tak? Jadi apabila manusia ini sudah kenal akan Allah dan timbul takut kepada Allah, maka insya-Allah kita akan jadi manusia yang baik. Apabila manusia ni menjadi baik, sebenarnya bukan Allah yang untung, bukan Tuhan yang untung. Faedah dan manfaat dari kebaikan manusia itu kembali kepada manusia sendiri. Kembali kepada kita. Kita yang takut kepada Allah, kita yang cinta kepada Allah, kita yang taat kepada Allah, untungnya kepada kita. Jadi apa dia kesannya? Antara lain gambarannya ialah kehidupan manusia menjadi aman damai, tenteram dan harmoni. Itulah yang kita kehendaki. Tuhan perintahkan manusia supaya cinta kepadanya. Kerana apabila manusia mencintai Tuhan, manusia akan berkasih sayang sesama sendiri. Dan apabila manusia berkasih sayang, bukan Tuhan yang untung, tetapi faedah dan manfaat dari manusia yang berkasih sayang itu kembali kepada kita sendiri, kepada manusia itu sendiri. Manusia akan bersatu padu, bertolong bantu, bela-membela dan saling mengenang budi dan jasa antara satu sama lain. Inilah jalan ke syurga. Jadi apa pun yang kita buat mesti kita kaitkan dengan kerja dan peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti demi mendapat keredaan dia. Itu yang paling tepat sekali. Tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dunia hari ini bingung dalam menghadapi pelbagai masalah dan krisis kemanusiaan. Golongan yang bermasalah tidak tahu mengatasi dan menyelesaikan masalah dan tidak tahu di mana tempat mengadu. Pihak
yang berusaha mengatasi dan menyelesaikan masalah juga bingung kerana setelah dicuba ternyata gagal dan gagal. Kebanyakannya macam itu. Masalah bukan saja tidak berkurangan, seumpama apa yang berlaku dalam negara kita ini dalam kebanyakan kes. Bahkan semakin merebak dan berkembang. Tuan-tuan boleh faham sendiri. Yang lebih menghairankan pula ialah berbagai gejala baru pula yang timbul. Jadi bukan sedikit tenaga, masa, biaya dan idea-idea yang dicurahkan. Berbagai kajian turut dibuat, berbagai cara juga sudah silih berganti dilaksanakan, namun tidak menampakkan hasil yang diharapkan. Ini bermakna sebenarnya kita menunggu penyelamat, kita menunggu superhero, kita menunggu satu keadaan alternatif yang lebih menyeluruh, yang lebih tepat lagi, iaitu dengan kedatangan mujaddid. Adapun dalam banyak video-video yang telah saya persembahkan kepada tuan-puan, walaupun tidak meyakininya, walaupun ramai yang meremehkannya, ramai yang mencemuhnya, ramai yang memperlekehkannya, memang itulah sunnahnya. Apabila kita memperjuangkan kebenaran, kita akan diperlekeh, dikata, diumpat, difitnah. Tetapi insya-Allah memang macam tu cerita dia. Nanti bila di akhirnya barulah terbukti, barulah nampak bahawa apa yang saya perkatakan selama ini insya-Allah benar. Maka terkejut beruklah, terkejut kingkonglah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang banyak menuduh, banyak buruk sangka, banyak memfitnah ni. Ambil perhatian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ambil iktibar dan pengajaran mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 13 tahun memperjuangkan Tuhan, mempromosikan Tuhan, membesarkan Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Yang satu, yang esa itu berbanding hanya 10 tahun memperjuangkan syariat yang beribu. Ramai ni orang tak perasan ni. Sebabnya apa? Agar manusia kenal Tuhan. Kuncinya, segala-galanya datang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan Tuhan, membesar dan mengutamakan Tuhan. Ini perkara paling besar. Merasa takut dan cinta kepada Tuhan, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah dijadikan matlamat kita. Hendaklah diusahakan bermati-matian, bersungguh-sungguh. Dia bukan satu yang retorik. Kalau retorik tak dapatlah yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya kita perlu apa? Mujahadah, berusaha, bersungguh, berdoa, beramal. Ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi izin, rahmat, barakah, kasih sayang Tuhan insya-Allah. Jadi hidup kita ini kena menjadikan Allah sebagai matlamat, segala-galanya untuk Dia dan sekaligus sebagai matlamat kita di akhirat. Apabila ini Allah itu dicintai, ditakuti oleh manusia, dimiliki oleh manusia, manusia akan beriman, bertakwa, yang natijahnya Allah suka, Dia tolong bantu untuk cemerlang kemenangan, kejayaan, gemilang, terbilang negara kita ini khususnya, Malaysia ini. Saya cabar kepada rakyat Malaysia yang tidak bersetuju dengan apa yang saya perkatakan ini. Mana dia? Mana dia NGO? Mana dia jamaah yang kamu rasa hebat sangat itu? Yang kamu rasa lebih baik lagi daripada jamaah Fatah Tamin itu? Mana dia? Apa ciri-ciri? Adakah pemimpin itu ada ciri-ciri seorang mujaddid? Adakah dia bawa pembaharuan dalam arti kata yang sebenarnya? Adakah dia bawa satu role model? Adakah dia bergelanggang di seluruh dunia? Atau dia bersifat jumud? Atau kita katakan seperti katak bawah tempurung? Perkara ini perlu dijawab. Jadi berhati-hatilah. Sebab ni akhir zaman. Semua orang dah tahu sepatutnya. Tapi sayang, seribu kali sayang. Bila kita tak dapat hidayah, kita tak dapat taufik, kita akan ke belakang. Walaupun kita orang alim, faham Quran, faham hadis, tak cukup. Hidayah itu mahal. Taufik itu mahal. Sebab itu kita kena cari, kena faham, kena tahu, kena ikut, kena bai'ah dengan pemimpin jemaah kebenaran. Dan inilah ubat dan jawapan kepada segala persoalan manusia pada hari ini. Khasnya di Malaysia. Bahkan inilah faktor
yang membawa kepada kegemilangan umat Islam di Malaysia ini, iaitu mendapatkan jemaah kebenaran berbaiat dengan Fatah At-Tamimi. Jadi rumusan besarnya tuan-tuan yang dirahmati sekalian, barulah kita sedar bahawa amat-amat penting manusia kita ini, umat Islam, ciptaan Tuhan ini kembali kepada mengenal Tuhan, memahami kerja dan peranan Tuhan. Wajib bagi kita umat Islam memiliki rasa hamba, rasa bertuhan yang tajam. Kita kena ada kontak hati kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan cara ini saja sesuatu masalah, krisis dapat diatasi secara tuntas. Bukan setakat itu saja, bahkan manusia akan lebih berjaya, cemerlang, bahagia, selamat dan harmoni dalam segala aspek kehidupan. Lebih-lebih lagi sejahtera di akhirat yang kekal abadi. Maka kesimpulan yang paling akhir yang saya nak katakan ialah kuliah saya ini menjelaskan ciri yang ke-16. Ciri yang ke-16 bagi seorang ikhwan itu, mudah-mudahan kita tak boleh rasa kita layak. Kita tak boleh langsung rasa kita ikhwan. Tapi kita cuba buat kerja-kerja ikhwan. Iaitu membina peribadi agung melalui solat. Sembahyang yang agung. Dengan kita mengusahakan rasa-rasa kehambaan dan rasa bertuhan dalam sembahyang kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kuliah saya pada hari ini diberi keberkatan, ada rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat mengubah perangai kita, insya-Allah. Terutamanya saya yang bercakap, yang berkuliah ini. Ampun maaf daripada saya. Mari kita mendoakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.